الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله نبي الكريم رسول المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تحييكم تحية الإسلام بركة طيبة من الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama sekali kita sama-sama syukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan kita Alhamdulillah limpah dan kurnianya kita sama-sama live pada malam ini. Kita bagi rezeki, insya-Allah, Alhamdulillah Allah bagi rezeki malam ke-16 kan? Malam ke-16 kita live. Malam ni adalah malam ke-16 kita live. Kita bermula dengan surah Maryam, kemudian surah Toha, kemudian kita pergi kepada surah Ad-Duha. Lepas surah Ad-Duha sampailah ke hari ini dah banyak surah dah kita lalu. Dari Ad-Duha, kemudian Alam Nashrah, kemudian At-Tin, Al-Qadr, At-Tin, Al-A'la, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Adiyat, kemudian ini surah yang ke-7 atau ke-8 kita pada malam ini, malam ke-16. Malam ke-16 insya-Allah, 16 hari dah. Okey, jadi macam biasa kita akan tunggu cukup 3 orang di Facebook, 3 orang di Instagram. So far kat Facebook dah cukup kuota. Dekat Instagram kita masih menunggu ada seorang dua orang lagi. Once cukup, okey, kan kita ni. Okey, insya-Allah bolehlah kita mula dah. Okey. Dr. Syafi dengan Najwa, insya-Allah. Antara yang setia daripada hari pertama, masya-Allah. Jazakumullah wa khair kasir wa khairul jazak kepada yang turut dalam Instagram. Baik. Baik, untuk hari ini kita baca surah antara surah paling pendek. Surah paling pendek iaitu surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Ada 4, beriman, amal soleh, berpesan-pesan terhadap kebenaran dan berpesan-pesan terhadap watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dan berpesan-pesan dalam perkara kesabaran. Baik. Kalau tengok surah Al-Asr ni antara surah yang paling pendek dalam Quran. Selepas surah At-Takasur. Lepas surah At-Takasur, surah Al-Asr. Bukan At-Takasur. Inna a'tainaka al-Kautsar, surah Al-Kautsar. So ada 4 surah paling pendek, surah Al-Kautsar, lepas tu surah Al-Asr. Yang mana anak-anak saya sangat suka kalau saya baca surah Al-Asr ketika saya jadi imam. Kadang-kadang solat maghrib kan, kita bekerja, nak pergi usrah, nak pergi apa-apa, semua macam-macam urusan. Jadi kita kita kadang-kadang solat maghrib tu, solat jemaah, kita solat dengan solat yang cukup sempurna semua, cuma kita pilih surah yang pendek je kan. Kadang kita kalau pilih surah pendek ketika kalau pilih surah pendek ketika solat, biasanya surah pilihan adalah surah Al-Asr Al-Asr. Jadi bila surah Al-Asr ni memang anak-anak dia cukup suka, cukup favourite dia. Bila dia berdengar je Al-Asr, saya boleh bayang muka diorang dah tersenyum. Kenapa tersenyum? Sebab mereka memang sangat suka bila baca Al-Asr, sebab dia tak pendek dan diorang hafal. Antara surah yang paling banyak diorang baca, sebab diorang baca ketika habis je kelas, habis je ni akan baca wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pernah kadang satu masa tu sibuk sangat, setiap kali solat maghrib membaca Al-Asr lah Yalah, saya pun manusia, kadang nak cepat kat solat, jadi kita sempurna mungkin baca Al-Asr Ada sekali tu tiba dah lapang hari Sabtu, tiba-tiba tak sempat nak pergi masjid apa semua, solat kat rumah. Maka solat dekat rumah, saya baca surah panjang sikit. Terus anak-anak habis tu, abah kenapa baca surah panjang? Sebab dia dah biasa surah Al-Asr Tapi kalau kita tengok tafsir surah Al-Asr ni antara tafsir yang agak pendek, tetapi dia cukup komprehensif, cukup memberikan kita satu bentuk pandangan terhadap dunia ni, satu sudut pandang terhadap dunia yang lain macam, Kenapa lain macam? Kenapa saya kata lain macam? Sebab dia punya angle dia tu memang cukup, setiap perkataan tu Allah pilih dengan cukup tepat. Nanti kita akan lalu insya-Allah. Jadi kita lalu dengan ayat yang pertama, iaitu Al-Asr, wal asr wal asr. Apa dia wal asr? Wal asr iaitu adalah masa. Jadi kat wal asr ini ada banyak pandangan. Ada pandangan kata dia adalah waktu asar, ada pandangan kata dia adalah solat asar tu sendiri, waktu asar yang Allah muliakan waktu asar itu, maka Allah sebut sebagai Al-Asr Ada kata dia waktu asar, ada kata dia bukan waktu asar. Ada kata Al-Asr ini adalah
masa tu sendiri dan sebagainya. Jadi al-as tu sendiri ada banyak kan. Ni minta maaf sekejap tengah setting lampu sekejap. Okey, alright. Okey, al-as tu sendiri ada banyak khilaf tentang apakah yang dimaksudkan dengan al-as. Apakah yang dimaksudkan dengan masa kat sini al-as. Adakah dia sebut masa atau macam mana? Jadi al-as tu ada banyak pandangan tetapi pandangan yang paling kuat yang diceritakan kat sini ialah masa. Dan wal-as ni Allah bagi kita Imam Ar-Razi sebut dalam tafsirnya, kenapa dimulakan dengan wal-as? Kenapa dikata demi masa? Kan? Kenapa dikatakan demi masa? Kerana Allah buat claim. Ingat, bila Allah mendakwa dengan satu benda, Allah contoh sebelum wati ni wa zaitun. Allah claim satu benda. Wati ni wa zaitun maknanya Allah tengah claim satu benda. Kan? Tin dengan zaitun ni, hebat macam mana pun, dia adalah Allah yang cipta. Itu claim Allah SWT terhadap buah tin dan buah zaitun. Kan? So, wati ni wa zaitun ni adalah claim daripada Allah SWT. Allah cipta buah tin dan buah zaitun. Bila wal-as pun sama. Wal-as ni adalah claim daripada Allah SWT bahawa Allah yang mencipta masa. Dan ini antara benda, ini antara benda yang mana kalau kita tengok, ini antara benda yang kalau kita tengok, kan, dia yang cukup ajaib. Imam Ar-Razi dia bawa angle yang cukup ajaib. Dia kata, siapa yang kalau tengok semua Tuhan-Tuhan yang lain, semua Tuhan-Tuhan agama lain, semua Tuhan-Tuhan yang mendakwa diri dia Tuhan, tiada satu Tuhan pun yang claim dia cipta masa. Allah je yang claim dia cipta masa. Dia cipta masa. Dan masa ini adalah satu benda yang sampai ke hari ini kita tidak dapat lagi cerita macam mana masa tu dicipta. Benda lain boleh. Maknanya contoh kalau kita kata buat buah tin dan zaitun. Oh, dia kata fenomena alam buah tin dan buah zaitun ni tercipta dengan apa? Dengan ada biji benih ni kembang dan sebagainya. Kan? Untuk pokok zaitun, pokok ni. Tetapi semua pokok, semua jenis barang, semua jenis benda kat dunia ni, kita track back balik, dia akan masih dalam kronologi masa. Tetapi macam mana semua everything start? Macam mana semua bermula? Ini persoalan yang Allah sebut bila wal-as. Satu persoalan sains yang paling dahsyat, the theory of everything. Macam mana everything start? Kan? Bila dia orang kata tentang Big Bang adalah start of everything, semua start dengan Big Bang, kan? Tetapi Big Bang tu sendiri ada persoalan, macam mana sebelum Big Bang? Jadi tak dapat jawapan. Kan? Sampai sekarang dia masih nampak alam ni berkembang, maka semua kembali kepada satu titik letupan, iaitu Big Bang. Tapi persoalan, macam mana Big Bang tu bermula? Kan? Sebelum Big Bang macam mana? Masa sebelum Big Bang. Mereka semua saintis sampai sekarang tak dapat jawab. Kan? Dan dia jawab benda ni, perbahasan ni dalam the theory of everything. Teori dalam semua perkara. Kalaulah dia tahu bahawa semua perkara tu tercipta macam mana pada awalnya, dia akan tahu semua perkara. Kan? Itu dia punya teori. By teori, kan? By teori, kan? Mana kalau dia dapat tahu semua perkara, kalau dia dapat tahu tentang teori bagaimana masa bermula, dekat situ akhirnya dia akan dapat teori, dia akan dapat memahami semua perkara. Kan? By teori begitu. Dan Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, kejap saya nak kena share dekat Facebook kejap ya. Kan? Imam Ar-Razi dalam Facebooknya pula, Imam Ar-Razi dalam Facebook. Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya, tafsir Ar-Razi fi Mafatul Ghaib, dia mengatakan dengan jelas, kejap ya. Dia dapat tahu tentang teori bagaimana masa bermula, dekat situ akhirnya dia akan dapat teori, dia akan dapat memahami semua perkara. Kan? By teori begitu. Okey. Dan Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Okey. Dia lambat sikit ya. Okey. Jadi Imam Ar-Razi dalam tafsir dia mengatakan, kan, dia mendakwa bahawa tiada seorang pun yang akhir sekali manusia ni mustahil untuk tahu sampai ke tahap itu. Dia hanya sampai tahap masa tu dicipta, sampai paling awal dia boleh kaji pun, tapi sampai ke tahap paling awal sebelum masa, itulah rahsia Allah SWT. Kan? Sebab itu dia kata persoalan pertama Imam Ar-Razi tentang wal-as, dia sebut adah. Macam mana masa ni berlalu? Maka dia kata by kefahaman kita hanya a fragment of time. Ini bahasa English lah. Bahasa Arabnya adalah kita adalah sebahagian daripada masa. Kan? Sebahagian dari masa. Yang mana kita hanya mengukur masa berdasarkan tahun, berdasarkan bulan dan sebagainya, berdasarkan kosmologi. Berdasarkan masa kita ukur, berdasarkan macam mana kita berjalan sekeliling matahari. Mana sekarang ni dah 2020, kan? Mana 2020 kali dah pusing keliling matahari, kan? Sejak daripada zaman Isa, kan? Nabi Isa. Jadi ada 2020 kali kita pusing matahari. Jadi kita hanya mengukur masa berdasarkan kepada kekerdilan manusia.
Manusia ni mana dia boleh ukur, dia hanya ukur tahap tu. Dia tak boleh ukur lebih sampai ke tahap macam mana ilmu Allah SWT mengetahui bagaimana sebelum masa itu bermula. Itu. Tetapi ada satu perkara yang disepakati, yang Allah kata, bila Allah kata wal asr ala rasi Allah SWT, maka saintis Islam sepatutnya dia adalah orang paling awal untuk mengkaji tentang masa. Dan yang betul, antara kemajuan tentang masa, tentang jam dan sebagainya, ya, dicipta oleh saintis Islam, kan. Jam bukan mechanical tapi jam matahari, jam ni semua kemajuan tu orang Islam dapat. Dan bila orang Islam dapat kemajuan tu, kenapa? Sebabkan ayat ini, wal asr, wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia dan kerugian. Ayat kedua Allah cerita, inilah kepentingan yang aku nak kamu semua fikir, kan. Satu, yang masa tu itu memang fikir, memang cuba dapatkan. Tetapi persoalan yang nombor dua ni, innal insana lafi khusr, ini yang the main idea terhadap manusia di dalam masa ni. Kita ada masa tu adalah dia punya space time, dia punya ni semua, apa semua teori tentang masa. Tetapi ada satu angle lagi, iaitu hubungan manusia dengan masa. Ni manusia. Macam mana manusia dengan masa? Apa hubungan manusia dengan masa? Kan? Maknanya Allah kata alam ni ada masa dan kamu pun ada masa. Kan? Bukan alam ni je ada masa, tapi kita ni adalah masa yang lain. Tak. Alam ada masa dan kita pun ada masa. Kita duduk dalam kekerdilan, kita di hadapan masa yang begitu besar. Jadi, bila kita berhadapan, kita duduk dalam kekerdilan masa yang begitu besar, apa keadaan kita? Keadaan kita adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Imam Ar-Razi kata, kerana manusia ni dia berbeza dengan alam. Berbeza dengan alam. Alam ni dia punya tamat tempoh dia panjang. Manusia ni tamat tempoh dia pendek. Kan? Manusia ni tamat tempoh dia pendek. Dan kita setiap kita lahir, dah ada tulis dah masa kita berapa. Betul tak? Kita akan pergi bila. Jadi, Imam Ar-Razi kata, Allah sebut dalam ayat ini, innal insana lafi khusr. Yang mana khusr ni adalah, khod, sim, ra tu adalah, satu terminologi muamalat. Satu terminologi muamalat. Yang dia kata, kalau rugi tu, biasa benda pertama yang manusia terfikir adalah muamalat. Iaitu kira-kira. Muamalat atau sifir kira-kira. Aku untung ke aku rugi. Maknanya dia ada benda yang dia kira untung, ada benda yang dikira rugi. Dan arti kata lain, dia dikira tentang modal. Imam Ar-Razi dia bawa satu angle yang cukup cantik. Yang mana Imam Az-Zamakhsyari pun bawa angle yang sama. Dia kata tentang bahawa masa ini adalah modal. Masa adalah modal kepada manusia. Dan setiap orang dia dah ada modal dia yang limit. Konsep modal. Dia dah ada modal yang limit. Jadi konsep modal ni adalah kita semua ada modal kita masing-masing. Dan modal paling besar adalah masa. Kalaulah kita tanya kepada mana-mana peniaga, kalau kamu nak masa dan harta, kamu nak apa? Kamu ada 1 juta tapi kamu boleh guna dalam masa 5 minit, atau kamu ada 10 tahun tetapi modal kamu hanya RM1, maka dia akan pergi modal masa. Sebab masa tu adalah modal paling besar. Buat apa menikmati 1 juta dalam masa 5 minit berbanding kita pergi kepada masa yang lebih banyak. Jadi masa tu adalah modal yang paling besar. Kaya macam mana pun, kalau tak ada masa, maka dia tak akan ni. Sebab itu kita tengok orang kaya akhirnya dia rasa hidup dia tu tidak bermakna. Kenapa? Dia rasa hidup dia mula tak ada makna, mula tak ada erti, kerana dia dah rasa masa dia dah time, masa dia dah limit, dia tak lama lagi dia akan pergi. Setiap kali orang kaya sakit, dia akan rasa tak berguna semua harta dia, selagi mana dia tak dapat kesembuhan. Selagi setiap orang kaya yang dia akan mati, dia akan rasa tak berguna nyawa dia, harta dia, melainkan dapat memanjangkan nyawa dia. Maka nyawa tu sendiri, masa kita sendiri, itulah modal yang paling besar. Dan modal yang paling besar ni, kita tengok, Allah kata, tiada modal yang sehebat yang ni. Kita kena faham hakikat modal masa ni, masa sebagai modal. Pertama adalah, dia adalah modal yang limited. Setiap orang dia bukan ada modal yang unlimited. Harta boleh jadi unlimited. Kita tak tahu berapa limit seorang tu dapat harta, betul tak? Tetapi masa adalah modal seseorang yang ada limit dia, ada terhad dia. Setiap orang ada modal yang limit. Kita tak boleh tambah modal dah. Kalau modal-modal lain, kita boleh rolling, betul tak? Kalau kita buat beli RM10, kita dah fikirlah RM4 harga kos, RM2 harga keuntungan untuk aku hidup, RM2 lagi adalah untuk aku rolling akan datang supaya modal aku lagi besar. So kita boleh rolling modal. Tetapi masa ini bukanlah modal yang boleh rolling. Bukan modal yang boleh rolling. Kecuali dengan beberapa kaedah. Nanti kita akan cerita kejap lagi macam mana nak kaedah nak rolling masa sebagai modal. Biasa snowball effect lah dan sebagainya, snowball effect lah dan sebagainya. Ni kita cerita snowball effect tentang masa. InsyaAllah kita akan cerita kejap lagi. Baik, jadi
Masa adalah modal, yang mana modal ini limited. Kita tak boleh nak buat apa. Masa yang ada kat kita je. Kita tak boleh tiba-tiba masa kita nak panjangkan, masa kita nak pendekkan, masa kita nak panjangkan, nak tambah modal, tak boleh. Itu adalah dia punya general rule terlebih dahulu. Kena ingat general rule dulu. Bahawa semua orang ada masa yang limited, semua tengah menuju ni. Lepas general rule ni, kita akan tengok apa yang kharij general rule, apa yang keluar daripada general rule. Baik. So, masa ini, dia dah limit. Kita nak buat apa, itulah je masa kita. Dan masa modal ini, dia ada time dia. Ini satu bentuk modal yang cukup menakutkan. Setiap masa dia akan berkurang, setiap masa akan berkurang. So, makin cepat kita pakai, makin untung kita. Makin banyak kita pakai, makin untung. Kalau kita biar je berlalu, kita rugi automatik. Innal insana fi khusr. Kita akan automatik rugi. Ini konsep modal dia. Ibarat kalau contoh kita ada modal RM1,000, makin berjalan masa, kita makin berkurang duit kita, makin berkurang modal, makin berkurang modal. Apa kita buat? Masa kita ada RM1,000 tu, kita terus pakai sebanyak mungkin. Betul tak? Itu kaedah dia. Kejap baby nangis kan. Jadi Ustazah Hasanah pun tengah tengok, minta naik atas, anak dah nangis insya-Allah kan. Okey. Selingan sikit. Okey. Jadi Ustazah Hasanah dia tengok kat bawah, so anak kat atas kan, dekat dalam bilik tengah nangis. Kejap lagi naik tu. Kejap mama datang kejap lagi. Baik. Okey. Jadi modal kita ni dia semakin berkurang. Setiap saat dia makin kurang. Kalau kita tanya seorang, kita ada satu game show, you ada modal 100. Makin lambat you pakai, dia akan makin kurang. Setiap jam dia akan kurang RM1. Setiap minit dia akan kurang RM1. Mesti awal-awal tu kita akan terus pakai sebanyak mungkin modal kita. Betul tak? Dan ini hakikat masa. Modal dia akan makin berkurang. Dan kedua, Allah kata kalau kita pakai macam biasa, dia tak akan boleh rolling. Masa yang dah lalu, kita tak boleh rolling ke depan. Okey. Ini dia punya general rule. Baik, ada perkara yang di luar daripada general rule. Ada perkara yang beyond general rule. Apa dia? Illal lazina amanu. Nampak Allah keluarkan. General rule dia, manusia akan sentiasa rugi. Dia akan sentiasa berkurang. Satu. Dan kedua, a brief period of time. Itu kita cerita lain. Itu yang tak dapat jawapan tu. Ustaz Hakim Luqman dalam Facebook dia kata, a brief story of time. Siapa nama tu yang telah meninggal tu, Stephen Hawking. Stephen Hawking dia tulis brief history of time, macam mana masa tu dia berjalan. Dia still tak dapat jawapan. Satu jawapan yang paling fundamental, siapa yang cipta masa? Itu dia tak dapat jawab. Betul tak? Padahal patutnya soalan nombor satu yang dia tanya adalah siapa yang cipta masa? Tapi dia terus fikir, sebab dia fikir dalam bentuk tak ada Tuhan, bagaimana masa tercipta. Itu. Jadi bila dia tanya soalan tentang siapa yang cipta masa, dia kata boleh jadi Tuhan, boleh jadi bukan Tuhan. Sebab dia kata dulu dia tak dapat jawapan. Sedangkan sepanjang perjalanan itu, dia dapat pelbagai petunjuk bahawa Allah yang cipta masa dia cipta. Masya Allah kan. Tengok bagaimana hidayah tu kalau tak sampai, akhirnya tak sampai juga. Jadi wallahu alam, boleh jadi sebelum mati dia bertaubat, dia masuk Islam, kita tak tahu. Wallahu alam. Baik. Terus balik kepada tadi, konsep masa, ingat dua tadi, dia tak boleh patah balik. So modal kita akan sentiasa berkurang. Dan kedua, kita tak boleh rolling. Masa yang dah lepas tak boleh rolling. Tapi Allah bagi kita satu contoh, satu kaedah di luar tu. Maknanya apa kaedah istisnaiyat dia? Pengecualian. Pengecualian daripada kerugian masa yang berkurang. Pengecualian bahawa masa ni tak boleh rolling. Ada cara nak rolling masa ni. Itu. Cara nak rolling masa. Allah bagi dengan 4 perkara. Illal lazina amanu. Kecuali mereka yang beriman. Wa amilus salihat. Beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, berpesan kepada hak. Wa tawassaw bis sabr, berpesan kepada kesabaran. 4 perkara ini akan menyebabkan masa berlipat kali ganda. Pertama, illal lazina amanu, mereka yang beriman. Mereka yang beriman ini, akhir sekali dengan keimanan yang ni, masa dia akan lebih panjang banding orang lain. Ini Allah kata, memang jelas masa lagi panjang dia orang lain. Panjang macam mana? 24 jam. Kalau kita tengok jam orang beriman dengan jam orang tak beriman, sejam itu sejam yang sama. Habis pusing sejam. Beriman dengan tak beriman. Tapi macam mana? Macam mana orang beriman ni masa dia lebih diberkati? Kerana orang beriman ini dia akan memanfaatkan semua perkara keberkatan masa. Semua perkara yang menyebabkan masa menjadi berkat. Maka apabila masa berkat, dia akan jadi lipat kali ganda berbanding perkara yang luar, yang tidak berkat.
kalaulah kita tengok teori fizik dia kata dengan graviti, dengan kelajuan, masa tu boleh dimanipulate, boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Allah kata lagi awal, masa tu akan boleh jadi panjang pendek bila Allah kata panjang atau pendek. Itu lebih kuat. Dan bila Allah kata panjang lagi pendek, maka kat situlah keberkatan masa. Dan kita lagi 9 hari, 8 hari, 9 hari lagi, kita akan bertemu dengan Ramadan. Which is masa yang paling diberkati oleh Allah SWT. Bulan Ramadan. Akan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita duduk situ macam 1000 bulan. Itu keberkatan dia. Itu keberkatan dia. Tapi rasa macam satu malam aja. Itu malam Lailatul Qadar. Waktu bulan Ramadan, kita buat satu benda. Sunat, dikira macam fardu. Buat satu fardu, dilipat kali ganda. Itu keberkatan. Solat, kita solat seorang-seorang, kita solat jemaah. Maka masa kita solat jemaah itu, dia akan lebih-lebih lagi diberkati, berlipat kali ganda. Jadi masa lipat kali ganda ini konsep ilal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Mereka yang beriman ni akan pergi kepada keberkatan masa, mereka akan pergi ni. Okey, itu satu. Dan kedua adalah tentang iman tadi. Tentang iman, sebelum kita pergi pada item nombor 2, tentang iman adalah dia memahami tentang hakikat. Apa hakikat yang dia faham? Bahawa modal yang kita guna ini untuk apa? Modal ni kalau kita tak tahu cara nak pakai, dia jadi sia-sia. Betul tak? Itu undang-undang dunia, undang-undang sunatullah. Contoh, kita jalan dekat tepi jalan, kan? Kita tengok orang yang dia tengok manusia ni, dia dah nampak berapa ringgit dia boleh ambil, kan? Sebab dia tahu apa nak jual kat orang tu, kan? Dia nampak modal dia. Contoh ada serai kat depan rumah. Kita nampak bukan modal untuk berniaga pun. Ada orang nampak, ni modal ni, aku boleh buat berniaga, kan? Sebab dia tahu nak jual kat siapa, dia tahu macam nak berniaga benda tu. Betul tak? Kan? Itu modal tu. Modal ni hanya bermanfaat kalau kita tahu nak jual macam mana, tahu nak guna macam mana. Betul tak? Kalau kita tak tahu macam mana nak pakai, modal tu tak guna. Kan? Walaupun modal tu banyak mana pun, dia akan nampak macam sia-sia je. Sebab itu, contoh tentang minyak. Minyak berkurun lamanya, minyak tu duduk kat bawah bumi tu, tak ada orang kisah pun. Kan? Tak ada orang kisah pun. Kenapa? Sebab tak ada manfaat. Orang tak tahu pun ada benda dalam tu. Sebab dia tak tahu. Modal tu pun dia tak tahu itu modal. Dan dia tak tahu pun modal tu ada. Sekali bila dah tahu tu modal yang cukup ni, tengok harga minyak macam mana. Tengok minyak macam mana. Kan? So itulah minyak. Itulah modal daripada minyak. Jadi modal ni kalau kita tahu macam mana nak pakai, maka orang yang beriman dia tahu macam nak pakai modal dia. Dia tahu bahawa innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah tahu. Dia tahu bahawa Allah akan membeli hidup dia. Anfusahum wa amwalahum, harta dia dan diri dia. Masa dia Allah akan beli dengan syurga. Nampak? Allah kata dia memang urusan jual beli. Modal yang kita guna pakai tu, iaitu hidup kita, Allah beli untuk akhirat. Kita guna modal kita ni untuk akhirat. Orang beriman dia tahu macam nak pakai. Orang yang tidak beriman, akhirnya dia hidup kat dunia ni dengan kerugian modal. Saat demi saat rugi. Lafi khusrin, dalam kerugian. Dan khusrin itu tak ada alif lam. Dan Imam Ar-Razi kata kenapa tak ada alif lam? Tak ada alif lam kerana menunjukkan kerugian itu tidak akan mampu diketahui oleh manusia. Betapa ruginya manusia itu. Hanya Allah tahu betapa ruginya dia. Teruk sangat rugi itu sampai manusia tak boleh nak comprehend macam mana rugi dia tu. Jadi kalau kita tidak beriman, kita tidak tahu macam mana nak guna modal ni, akhir sekali kita akan sentiasa dalam kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi bila kita beramal soleh, maka kerugian kita tidak ada, kita dalam keadaan yang sentiasa membuat untung. Itulah urus niaga yang kita buat. Urus niaga kepada Allah. Amal soleh, maka dia akan pergi kepada akhirat. Amal soleh akan pergi kepada akhirat. So modal itu digunakan, nampak? Modal itu digunakan untuk bawa kepada akhirat. Nampak? Jadi nombor 2 adalah wa'amilus solihat, dan beramal soleh. Maka bila seorang beramal soleh, dia akan pergi kepada akhirat. Jadi ada perbahasan dalam kita dalam Al-Kashaf Zamakhsyari, dan juga kita Imam Ar-Razi bawa. Bukankah iman dan amal soleh ni dua benda yang sama? Orang beramal soleh ini dia beriman, orang beriman ni dia beramal soleh. Waalaikumsalam Haji Bahrudin. Jadi Imam Ar-Razi dia kata ada beza. Orang yang beriman ni boleh jadi dia beriman dekat dalam, tapi iman dia tu bukanlah iman yang benar sehingga dia beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh, boleh jadi dia tidak beriman, dia riak. Dia beramal soleh macam mana pun, nampak dia baik, nampak amal soleh, tapi akhirnya dia tetap rugi sebab dia tidak beriman kepada Allah SWT. Waalaikumsalam. Tarbiyah sentap comel. Oh, ni yang jual yang apa untuk baju, masya-Allah. Untuk dah raya tu nanti beli sebelum Ramadan
Sekarang Tarbiyah Serta Comel ada buat promosi macam-macam baju. Sila beli sebelum Ramadan. Kenapa? Biarlah pada bulan Ramadan fokus pada ibadah je. So sila klik pada Tarbiyah Serta Comel dan tengok kepada semua baju-baju yang nak baju-baju raya hari ni. Orang kata baju raya ni orang sekarang ni buat untuk apa? Buat untuk masuk dalam Facebook je, Instagram. Bukan nak pergi jumpa orang sangat pun. Nak tunjuk. Jadi sesuai sangatlah dalam PKP ni, beli baju yang cantik. Seling kan. Terima kasih kepada Ustaz Nin kan. Waalaikumsalam. Join dalam Instagram. Baik. Okey. Jadi tentang masa ni kalau boleh kita dua tengok macam mana. Kalau boleh kita faham tentang iman dan amal soleh ni, Allah suruh kita beriman sehingga beramal soleh. Imam Zamakhsyari kata yang iman ni dia merujuk kepada akidah dan tauhid. Amal soleh ni merujuk kepada iman, tauhid dan juga ilmu. Itulah iman. Iman, tauhid dan ilmu yang benar. Dan amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah manifestasi daripada tu. Kita nampak dia beramal. Sebab ada orang dia beriman, iman dia tu tinggi dan dia faham semua perkataan Allah SWT dalam pada kadar manusia, tetapi akhirnya dia tidak beramal. Dia sibuk dengan falsafah dan sebagainya contoh, tapi tidak beramal. Jadi kita takut kita begitu. Sebab tu Allah sebut iman dan beramal soleh. Dan amal soleh. Kemudian tak cukup dengan iman dan amal soleh. Allah ajar kita tentang macam mana nak lipat kali gandakan, nak lipat gandakan amal soleh kita. Apakah dia cara untuk kita duplicate kita? Kalau saya cerita tadi, modal ni kita tak boleh buat rolling, betul tak? Dan kita tak boleh nak buat, kita tak boleh buat apa? Kita tak boleh rolling. Kita akan guna untuk diri kita je. Tetapi modal ni ada cara rolling Allah ajar dalam Al-Quran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dia cara rolling dia apa? Cara rolling modal masa ini apabila kita guna masa orang lain. Macam mana guna masa orang lain? Kita guna masa orang lain dengan kita mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Imam Ar-Razi sebut seorang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, dia akan cintakan iman dan amal soleh. Dan kecintaan dia kepada iman dan amal soleh menyebabkan dia, semua orang yang dicintai, dia akan ajak untuk beriman dan beramal soleh. Malah dia akan ajak kepada orang yang dia tak cinta pun, kepada semua orang untuk beriman dan amal soleh, sebab dia nampak bahawa iman dan amal soleh inilah satu-satunya perkara yang membuatkan masa kita menjadi bernilai. Itulah satu-satunya perkara yang membuatkan kita ni mampu untuk pergi jauh dekat dunia ini dan berniaga dengan Allah SWT. Maka dia tahu orang lain yang tak berniaga dengan Allah SWT dan kerugian. Maka dia tak tahan tengok orang dah rugi. Dia tahu orang ni dah rugi. Dia rasa macam tak tenang. Kenapalah kau dah kerugian? Maka dia akan sampaikan bil haq wa tawassaw bis sabr, dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Cukup menarik kenapa Allah pakai wa tawassaw bil haq. Kenapa Allah tak kata wa tawassaw bil Islam? Kenapa Allah tak berkata wa tawassaw bil din? Kenapa Allah tak kata berpesan-pesan dalam agama? Allah kata berpesan-pesan dalam kebenaran. Sebab Allah sebut satu sifat dalam agama iaitu kebenaran, dan takut-takut pesanan-pesanan kita ini bukan berkaitan kebenaran. Sebab kita tidak cukup ilmu dalam perkara tersebut. Ini satu isu yang paling besar. Kadang kita cuba untuk berpesan-pesan dalam kebenaran, tapi rupa-rupanya perkara itu bukanlah kebenaran. Kena ingat word kebenaran tu. Bila kita nak berdakwah, pastikan ia adalah kebenaran. Pastikan ia adalah perkara yang betul. Pastikan ia adalah perkara yang paling tepat. Ia adalah hak. Dan kemudian kita bersabar atas hak tersebut. Takut-takut kita tidak ada faham yang jelas, kita ikhlas, tetapi keikhlasan kita itu rugi kerana kita ikhlas terhadap perkara yang bukan kebenaran. Ini banyak kali berlaku. Contoh dalam sejarah, kalau tengok dalam Talbisul Iblis, macam mana Khawarij, dia cerita macam mana Khawarij tertipu dengan amalan dia. Dia antara orang yang paling ikhlas. Imam Ibn Jauzi kata, dia tengok Khawarij, dia nampak Khawarij ini begitu ikhlas, betul-betul sanggup korban untuk Islam. Tetapi akhirnya bila dia salah faham tentang Islam, dia tidak memahami Islam dengan fahaman yang betul, akhirnya dia ikhlas dalam perkara yang tidak benar, bukan hak. Maka menyebabkan dia menjadi ahli bid'ah. Jadi ini kita risau. Dan bila kita tahu kebenaran, kita buatlah iman, amal soleh, dan juga berpesan dakwah semua, akhirnya ada satu pesanan yang akan mengikat semua perkara ini, iaitu berpesan dalam kesabaran. Kesabaran yang akan mengikat 4 perkara ini. Tiada guna kita beriman dan amal soleh kalau kita mampu buat satu masa je. Sabar ini bererti kita mampu buat sepanjang masa. Kita mampu untuk istiqamah. Itu sabar. Dan benda ni susah, betul tak? Untuk kita tolak hidup kita sampai habis modal kita. Maknanya iman, amal soleh dan berpesan dan kebenaran ini kita kena buat sampai habis modal. Bukan buat sekali-sekala. Dia buat sampai habis modal. Untuk buat sekali-sekala ni senang.
Kan bila kita dah tua, kita cerita, oh aku dulu dah buat dah benda ni, sekarang ni aku nak rehat je, tak buat dah. Itu senang. Kita cerita contoh sekarang dah kerja, yelah aku dulu dah buat dah benda ni masa sekolah. Sekolah dulu aku badar, sekolah dulu aku pengawas. Cukup-cukup lah tu. Kan, yang penting sekarang anak aku je buat. Kan? Nak buat macam tu senang. Aku dah buat benda ni masa universiti. Sekarang ni aku dah kerja, aku tak nak buat. Kan? Bercakap macam tu senang. Tetapi bersabar sehingga habis modal, sehingga habis kita akhir hayat kita. Ini satu perkara yang cukup mencabar, cukup menakutkan umat Islam kalau tak mampu buat. Dan ini adalah cabaran utama kita, kan, untuk kita istiqamah sampai habis nyawa kita, sampai habis modal kita. Kan, ini cabaran yang kita kena tempuh. Dan Imam Ar-Razi dia sebut dengan dua perkara yang dia tutup. Kan, saya tutup tentang Al-Asr, lepas tu kita soal jawab insya-Allah. Pertama dia kata, kan, kena buat satu daripada empat ke, dua daripada empat ke, tiga daripada empat ke, macam mana? Maka Imam Ar-Razi kata, pandangan dia, kan, kena buat 4/4. Kena buat full 100%. 4/4 barulah tidak rugi. Kalau dia buat 1/4 masih rugi. Kalau buat 2/4 masih rugi. 3/4 masih rugi. 4/4 baru tak rugi. Allahu Akbar. Cukup mencabar. Cukup cabaran yang paling besar. Boleh jadi kita beriman, boleh jadi kita maintain solat, boleh jadi kita beramal soleh, tapi kita tidak berdakwah. Kan? Boleh jadi kita berdakwah tapi bukan berdakwah tahap. Boleh jadi kita berdakwah tahap tapi kita tidak sabar. Sekejap lepas tu kita malah buat dakwah. Allahu Akbar. Maka Imam Ar-Razi kata, kena ada 4/4 baru tak rugi. Kena buat 4/4 baru tak rugi. Kan? Sama juga macam saya hari ni, macam semalam, kepenatan semalam tak habis sampai hari ni. Kan? Dan hari ni masih penat. Saya baca je tafsir, saya teruk, ya Allah. Sempat ke, cukup ke alasan untuk saya kata saya penat ini, kan? Untuk saya tidak teruskan kesabaran untuk buat ni. Bukankah itu erti kesabaran? Masih penat, tengah penatlah kita buat juga. Hari ni saya ada beberapa recording. Waktu rehat tadi ada recording untuk orang lain. Waktu petang tadi lepas habis kerja pukul 6 ada recording saya buat untuk dekat rakan sekerja. Dia minta untuk record lagi. Kan? Dan malam dia satu lagi recording. Saya kata, ya Allah, banyaknya. Rasa nak buat kan. Boleh je syaitan bisik dalam hati, kata, alah kau dah buat 15 hari. Hari ke-16 tak buat, apa halnya? Ada orang tak buat pun. Kan? Mudah-mudah je kita tertipu. Tetapi kalau tengok tafsir, watawasau bil haq watawasau bis sabr. 4/4 kena buat. Dan last sekali adalah berpesan dalam kesabaran. Memang perkara ini menuntut kesabaran. Kan? Janganlah kamu lokek dah buka tafsir dah pun kongsi macam sembang-sembang setengah jam ke sejam je pun. Apa salahnya kamu istiqamah? Apa salahnya kamu bersabar? Betul tak? Jadi ini satu pengajaran yang cukup besar, cukup mendalam dalam diri kita. Jangan putus asa. InsyaAllah nak jual tak putus asa. Dia penat dia kan. Putus asa dengan penat tu benda beza. Putus asa insyaAllah kita cuba khatam Al-Quran. Saya terus letak visi nak khatam Al-Quran dengan live kan, insyaAllah. Tetapi bukan putus asa, tapi kadang penat itu kita rasa, ya Allah bagilah aku nak rehat, nak tidur ke apa. Tapi kena ingat, kan, orang Mahmud kata aibet dah makin besar kan. Tapi kita kena ingat bahawa dekat sinilah ujian kita yang Allah bagi, adakah kita mampu bersabar. Kita pun tak tahu bila kita hidup. Saya sangat takut kalau kena COVID-19. Kenapa? Saya risau. Orang rumah saya kata, abang takut-takut kalau abang kena COVID-19 terus masuk ICU. Abang kena hati-hati sebab abang ni dengan virus ni bukan biasa-biasa. Kan, saya kena denggi masuk ICU 6 hari kan. Dan masuk ICU 6 hari, doktor kata 50-50. Kalau tak kena antibiotik tak jalan, sebab saya kena badan lemah, terus secondary infection bakteria. So kalau secondary infection tu pula kat otak, kalau lah kena macam tu, doktor kata otak saya tak respon, badan saya tak respon dengan antibiotik, dia akan terus shoot ke HKL. Memang wallahu alam apa jadi. Kan, itu kena denggi. Maka COVID-19 pun tak tahu macam mana. Kan, dengan masalah paru-paru lagi, dengan nap, saya pun tak tahu. Saya berapa kali nap tahun ni. Kan? So saya, ya Allah seram COVID-19 ni. Kalau saya keluar tu terkena, orang saya kata, ya Allah takut jadi. Kan? Jadi buatkan saya lagi rasa, ya Allah, teruslah saya kena istiqamah, teruslah kena buat, teruslah kena bersabar. Sebab inilah juga amalan yang saya boleh lipat kali gandakan. Orang yang tengok, maka dia akan cuba berusaha buat. Paling kurang anak-anak yang tengah tengok. Kan? Anak-anak yang tengah tengok, dia akan terus inspirasi. Dia kata, dah ada dah semua alat nak rekod. Tinggal nak tiru abah je untuk teruskan sunnah hasanah ini. Itu adalah cara yang Allah kata, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Inilah cara untuk kita lipat gandakan modal kita. Dan bukan sahaja modal kita, ni ada pada umur kita je, tapi modal kita pada umur umur yang umur orang lain. Kita bukan hijack, kita lipat ganda kepada umur orang lain. Bayangkan, umur orang lain juga kita gunakan untuk sebagai modal
kepada hidup kita untuk mendapatkan ganjaran Allah SWT. Masya Allah. Dan rahsia dia apa? Dakwah. Tak buat dakwah, tak dapat modal. Kalau tak buat dakwah, modal kita hanya umur kita. Kita buat dakwah, modal kita umur orang lain. Maka buat dakwah walaupun teguran, simple. Kan? Walaupun dengan share status, walaupun dengan kita buat live, secara simple, teruskan. Dan ada pesanan terakhir. Imam Ar-Razi berkaitan dengan watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Kenapa Allah tidak guna pakai perkataan dakwah terus? Kan? Kenapa Allah tidak menggunakan pakai perkataan dakwah terus? Kenapa Allah menggunakan pakai perkataan wasiat? Kenapa? Kenapa Allah guna perkataan wasiat? Kerana kita hanya boleh wasiat perkara yang kita ada, betul? Kita hanya boleh wasiat perkara yang kita ada. Macam mana kita nak berdakwah kalau iman kita tak kuat, amal kita kurang? Kan? Macam mana kita nak berdakwah kalau kita tidak memahami hak kebenaran? Kalau kita tiada kesabaran, macam mana nak berdakwah? Macam mana nak ajak orang kepada kebenaran kalau kebenaran kita tidak faham? Macam mana nak ajak orang kepada keimanan andai kita sendiri tidak beriman? Macam mana nak ajak kepada kebenaran andai ajak orang kepada kesabaran andai kita sendiri tidak sabar? Ya Allah. Maka menuntut kepada kita kefahaman bahawa dakwah sendiri tidak cukup untuk kita manfaatkan masa kita lipat gandakan. Kita perlukan tarbiyah. Maka saya, walaupun sebagai ustaz bercakap depan ni, saya ada masa saya kena duduk tadabbur Al-Quran. Kepada untuk diri saya, bukan tadabbur untuk cerita kat orang. Apa saya cerita nak tadabbur ni, saya kena tadabbur dulu. Kan? Itu undang-undang. Baru saya boleh wasiat. Baru saya boleh wasiatkan kepada orang, bagi kepada orang. Nampak? Kan? Kalau saya baca Al-Quran pun tidak, macam mana saya nak wasiat kepada orang? Maka benda tu tidak akan beri kesan. Tak silap saya, Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, antara dua ni saya lupa. Dia mengatakan kadang-kadang dia dengar kata-kata orang tak dapat manfaat. Kenapa? Sama ada sebabkan orang itu atau dia tidak beriman, tidak melakukan perkara tersebut. Sama ada dia atau orang tersebut tidak beriman. Maka maksudnya apa? Sama ada iman dia tak kuat untuk mengambil manfaat, ataupun dia sendiri, orang yang bercakap itu sendiri tidak beriman. Maka dia tidak akan dapat manfaat. Maka kesimpulan daripada wasiat ni, kita perlukan dakwah dan tarbiyah. Dakwah untuk berlipat kali ganda, dan tarbiyah supaya amalan kita itu kita memberi kesan. Dakwah kita memberi kesan. Diri kita itu sebenarnya berubah. Sebab tu tarbiyah tu diperlukan. Saya sendiri secara mingguan masih ada yang dengar tazkirah yang khusus untuk saya. Bukan saya dengar tu untuk sampai kepada orang. Terlebih dahulu, supaya saya berubah, hati saya sentiasa ni. Dan tadi tazkirah paling mendalam melainkan ayat-ayat Allah SWT. Sebab tu tadabbur ini adalah tadabbur yang bagi saya, nak tadabbur apa? Nak fikir apa? Fikir paling penting adalah fikirkan Al-Quran. Ramadan dah dekat, itulah kita punya perkara yang kita kena fikir. Jadi wasiat. Ada soalan, ni soalan saya, kita dah pergi sesi soal jawab. Jadi soalan, dia kata soalan paling common lah. Kalau macam tu Ustaz, saya ni tak ada banyak ilmu, saya ni tak banyak ilmu, saya ni dah lah tak baik sangat. Macam mana Ustaz? Sebab itu Nabi mengajar kita konsep dakwah yang paling simple. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Nampak? Berdakwahlah walaupun satu ayat. Takkanlah kita ni teruk sangat, tapi tak ada satu ayat pun daripada hadis, satu ayat pun daripada Al-Quran yang kita beriman dan kita amalkan. Takkanlah tak ada. Sebab itu persoalan yang Najwa pernah bangkitkan, Muntasir pernah bangkitkan dalam grup, persoalan yang paling simple, straightforward. Bagaimana nak dakwah tentang solat, bagaimana nak dakwah tentang tutup aurat contohnya. Mereka yang mendengar ni saya yakin solat, maka kita berdakwah pasal solat. Apa salahnya? Kita tekad, aku tahu aku kena dakwah dah ni. Jadi aku nak pesan tentang solat dia contoh. Sebab itu saya cukup kagum dengan tabligh sebagai contoh. Kenapa tabligh ni berkesan? Dakwah dia tu ramai ikut. Dakwah tabligh mudah dan ramai ikut. Sebab dakwah dia tu dakwah yang cukup basic, cukup asas. Jom solat. Jom ingat Allah. Betul tak? Kadang-kadang mereka yang dakwah yang lain-lain ni, dia macam-macam dia punya dalam kepala dia tu nak dakwah kan. Jadi sampai dia tak tahu nak dakwah apa, dakwah tu jadi complicated sangat. Tapi sebenarnya Allah suruh kita dakwah tentang kebenaran dan juga kesabaran dia. Kebenaran apa tak kerti? Kita berdakwahlah atas kesabaran. Dalam COVID-19, kita sebarkan kesabaran. Apa salahnya? Sebarkan kesabaran. Ramai orang tengah bangkit kata tentang isu mental dalam keadaan COVID-19 ni. Orang stres, orang duduk kat asrama stres, orang kerja kat rumah stres, semua stres, mana taknya macam-macam nak kena buat. Kan? Ya Allah.
dalam keadaan stres macam contoh saya kan. Stres juga kerja kat rumah ni. Kan? Miscommunication bukan main macam tu lah, macam ni lah. Semua benda nak kena report. Kalau dulu tak payah report, dalam meeting cakap settle. Yang kali ni report ni kena hantar, report ni. Macam-macam format report nak kena buat. Kan? Ya Allah kan. Tambah kerja. Jadi dalam keadaan yang macam ni stres. Jadi Allah sebut dari awal lagi watawasau bisabr, berpesan-pesan dalam kesabaran. Berpesan-pesan dalam kesabaran. Konsep stres ni saya cukup cantik. Saya tanya sendiri beberapa orang psikologis, clinical psychiatrist tentang konsep stres. Dia kata konsep stres ni sebenarnya ada sampai satu tahap yang kita kena nasihat untuk sabar. Kan? Stres tu. Tapi kalau dia dah lebih satu tahap yang tiada kesabaran, yang dah lebih stres tu, lebih ke satu tahap yang dia duduk pusing otak kita selama lebih daripada 40 hari contohnya, maka dia dah mula pergi ke tahap mengubah neurochemical dalam otak kita. Kat situ dah kena makan ubat, dah jadi depression dan sebagainya. Maka sebelum depression, memang ada level stres tu yang memang kena berpesan atas kesabaran. Nampak? Allah dah sebut lama dah, berpesan atas kesabaran. Umat Islam dia tidak jadi stres kalau dia mengamalkan dakwah dan berpesan atas kesabaran yang sebagai satu amanah yang dia kena buat. Kalau tak, masa dia tu akan rugi. Nampak? Jadi soalan kita hari ni, susah ke dakwah? Tidak. Beriman, beramal soleh, berpesan atas kebenaran dan berpesan atas kesabaran. Kalau susah sangat, sebut jangan usah berpuasa, sebut dalam Facebook, jom sabar. Kita selalu sebut pasal jom tadabbur kan. Kita minta satu lagi, jom bersabar. Jom bersabar dengan COVID-19 sikit sahaja lagi. InsyaAllah. Baik, saya buka. Kalau kat Facebook ada siapa nak bertanya, dekat Instagram kepada siapa yang nak bertanya. Kalau tak, insyaAllah kita boleh simpulkan pada malam ini, insyaAllah. Oh, habis awal 9.41 kan. InsyaAllah saya buka kalau ada siapa nak bertanya. Dakwah memang banyak dugaan dan ujian. Betul Ustaz Nin kan? Jadi makin kita buat dakwah, makin kita perlukan kesabaran. Makin kita bergerak, makin perlukan kesabaran. Dia akan berkadar terus dengan iman, amal dan amal soleh. Iman, amal soleh dan kebenaran. Makin kita buat perkara tu, bila al-haq tu makna tepat. Allah kadang nak suruh kita bukan buat perkara yang banyak, buat perkara yang tepat. Tepat yang banyak. Itu yang Allah suruh kita buat. Kan? Sebab itu ketepatan tu penting. Dan makin tepat kita, makin kita beriman, makin kita beramal soleh, makin tepat kita, maka makin menuntut kepada kesabaran. Kalau kita tak perlu sabar ni apa? Kalau kita buat perkara yang tidak menuntut keimanan yang tinggi. Kalau kita tidak beramal soleh dan kita tidak kita tidak buat perkara tepat, perkara yang paling tepat kita tak buat, maka tak payah sabar sangat pun. Betul tak? Tak payah sabar sangat pun. Contoh kalau solat, maka kita kata tak apalah, aku solat simple je. Ini adalah kebenaran juga sebab Allah suruh solat kan. Maka solat simple ni nak sabar apa? Solat 4 rakaat kan. Solat ni taklah sabar sangat. Straightforward je, betul tak? Tapi kalau kita kata kita nak solat sunat dengan banyak, kita ingin duduk dalam solat dengan khusyuk, fokus kepada Allah SWT, maka tengok berapa banyak sabar kita perlukan untuk fokus khusyuk dalam solat, betul tak? Begitu juga kalau kita solat dalam keadaan kita menghayati bacaan dia, perlukan kesabaran yang tinggi. Kenapa? Nak faham setiap bacaan tu kena faham bahasa Arab. Ingat senang nak faham bahasa Arab? Memang senang. Walaqad yassarna al-Quran lizikr fahal min mudakkir. Mana Allah dah mudahkan nak faham. Tetapi diperlukan juhud dan kekuatan, kesungguhan untuk membaca. Kesungguhan untuk baca makna. Dan ingat satu-satu. Susah tu, mencabar. Betul tak? Jadi inilah dia tentang surah Al-As. Saya simpulkan pada malam ini. Alhamdulillah habis awal kan. Jadi surah Al-As ni cerita tentang masa. Masa ni Allah kata satu dakwaan yang Allah SWT yang saintis sampai sekarang ditutup matanya. Dia tutup mata dia dengan tangan dia sendiri bahawa Allah mencipta masa. Ada patah bawang, sabar senipis kulit bawang. Bagaimana sabar itu maksud uraikan sabar senipis bawang. Ada satu benda yang menarik tentang sabar ini. Dia kata sabar, apakah sabar? Sabar ni ada dua konsep. Satu konsep sabar dia kata kufu aidiakum, kita tahan tangan. Itu je sabar. Mana sabar ni bukan dengan kita nampak tenang, itu sabar. Kadang-kadang kita sabar tu dengan kita tidak melakukan perkara tersebut. Dan konsep ni Imam Ar-Razi sebut dalam surah Al-As. Imam Ar-Razi sebut dalam surah Al-As. Sebab apa? Imam Ar-Razi sebut dalam surah Al-As, dia ada dua. Allah sebut. Satu, kerugian bila dia buat benda jahat. Kedua adalah amal soleh. Allah kata amal soleh ni, yang 4 perkara tadi tu, Allah sebut dengan sirah, dengan perkataan suruh buat. Tetapi kerugian tu Allah kata apa? Jangan buat. Tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa dah rugi. Maksiat ni, Allah bagi satu signal, maksiat dengan juga benda yang kita kena sabar ni,
Sabar dalam perkara maksiat ni dulu kan. Baru sebelum kita pergi sabar yang bawah. Maksiat dalam perkara yang atas ni kan. Sebab sabar senipis bawang. Najwa ada tanya dekat dalam Instagram. Ada patah sabar senipis kulit bawang. So sabar senipis kulit bawang ni adalah misalan untuk sabar terhadap maksiat ataupun kemarahan. Betul tak? Dia jarang untuk sabar ketika solat. Orang kata, kenapa kau solat sikit ni? Biasalah, sabar senipis kulit bawang. Tak kena. Betul tak? Tak kena. Asal kau solat 8 rakaat je, tak solat 20. Biasalah, aku sabar senipis kulit bawang. Tak kena, betul tak? Biasanya sabar senipis kulit bawang ni, orang Melayu dia guna pakai sinonim untuk perkara kita sabar apabila berlaku maksiat. Contoh, sabar ketika marah. Nak marah ni haram ke? Tak haram marah. Yang haram dia apa? Kita buat mudarat daripada marah. Jadi sabar terhadap melakukan mudarat itu. Itulah sabar senipis kulit bawang. Kan? Jadi sabar ni Allah kata dalam surah Al-As, sebenarnya kau tahan dia, kau jangan buat dia. Maksiat ni adalah kau jangan buat dia. Allah tak suruh banyak-banyak. Allah kata jangan buat je. Bukan, kalau ketaatan ni Allah suruh buat. Maksiat ni Allah suruh tak buat dia. Straightforward. Kan? Straightforward. Dan kefahaman daripada kata-kata Imam Ash-Shatibi di dalam Muwafaqat, dia kata inna qasdu syari' al-khuruj an ittiba'il hawa. Semua maksiat, semua hawa nafsu ni bila kita tak buat, maknanya apa? Kita nak dapat kesabaran tu untuk kita tak buat maksiat ni, untuk kita tak marah, adalah dengan kita buatkan syariat dan buatkan wahyu. Dalam ketika itu apa yang Allah suruh buat? Kena fikir tu. So kita cool sikit. Kalau Arab tu dia selalu kata sallu ala nabi, salawat je. Fikir je, Allah suruh buat apa? Allah suruh aku marah ke? Atau contoh Ana lah, Ana kadang dekat rumah ni, anak kadang rasa geram kan. Contoh memang geram kadang-kadang. Sebab mereka ni kadang cara dia main tu memang buat kita rasa macam ya Allah, kenapa kau main macam ni? Contoh. Kan? Dia nak happy-happy kan. Contoh dekat ni dekat tempat meja Ana ni ada laptop, ada iPad, ada handphone, ada monitor, ada macam-macam wire. Ana punya ayah dekat sana kan. Time tu lah dia datang minum air dan siap tertumpah. Tumpah nak kena atas meja. Atas meja nak kena bersihkan laptop, nak kena bersihkan iPad, apa semua nak kena angkat tangan. Ya Allah. Dengan masa tu kita nak buat kerja. Ya Allah. Kita punya sabar tu macam selipis kulit bawang tu lah. Tapi kita ingat balik tadi. Allah suruh kita buat apa? Apa syariat Allah suruh? Allah suruh marah tengking ke macam mana? Ambil masa sekejap. Allah suruh apa? Allah suruh tegur dengan baik. Jangan cubit, jangan pukul. Tanya niat dia apa. Ni kenapa ni nak minum air ke? Ya. Tumpahkan sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Maka sedangkan Allah sendiri tidak menghukum hambanya yang dah akil baligh kalau buat perkara dengan tak sengaja. Apatah lagi kan kita ni. Kenapa kita nak hukum anak kita yang buat perkara secara tak sengaja? Kan? Yang tak akil baligh lagi. Hamba dia rufi'al kalam an salas. Rafatil kalam an salas. Diangkat hukuman Allah SWT terhadap 3 perkara. Anil khata'. Kan? Daripada orang yang buat salah. Jadi dia tersalah. Bila dia tersalah, Allah tidak menghukum orang yang akil baligh. Salah kita pula nak hukum dia. Maka nasihat dengan baik. Dan kali jangan buat lagi. Ni tempat abah, jangan masuk. Nak minum-minum kat bawah dekat meja. Dan sebagainya. Dan kata lain, bila kita ingat balik syariat, kita ingat dalam kerangka Allah SWT. Bila kita tidak mampu sabar, kenapa? Sebab kita hidup kat dunia. Itu je. Kenapa kita tak mampu sabar? Sebab kita hidup kat dunia. Kita hidup dengan hukum hakam dunia. Kita hidup dengan hukum hakam zahir. Memang kita susah nak sabar. Hidup kat dunia memang susah nak sabar. Kita hanya mampu sabar bila kita hidup dengan hukum hakam akhirat. Kita hidup dengan alam ghaib. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang sabar ni, Allah bagi pahala dia lipat kali ganda. Allah kata kau tak boleh kira pahala orang sabar. Malam Lailatul Qadar kau boleh kira 1000 bulan, betul tak? Tapi sabar Allah lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Kita tak mampu nak kira. Ingat itu. Dan sabar ni hanya kita boleh dapat bila kita hidup kat dunia amanu. Dengan beriman. Hidup kat dunia ghaib. Hidup dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok, cukup menarik. Kenapa dalam keadaan sekarang ini, antara negara yang tersusun, antara yang ni, komuniti yang tersusun, yang baik adalah orang Islam. Dia mampu bersabar. Dan kita tak dengar lagi dekat Malaysia ini orang Islam yang dia saja sebarkan COVID. Tak dengar lagi. Bagaimana kat China, negara yang dah semakin maju. Macam mana dekat Amerika sekarang ni, negara yang cukup maju, mereka tidak mampu bersabar dengan COVID-19. Dalam keadaan COVID-19, dia pergi keluar buat demonstrasi. COVID-19 ni dia keluar buat demonstrasi. Ya Allah. Kata ya Allah. Sangat tak maju. Gap Amerika ni sangat teruk.
Gap antara orang yang berilmu dan yang maju dengan orang yang tak yang kaya tetapi tidak maju dan tidak berilmu. Sangat teruk. Kan? Jadi kenapa kita ni, sebab apa? Sebab kita ni hidup dekat dunia yang lain. Kita bukan hidup kat dunia zahir aja. Sebab kita sedang berniaga dengan Allah SWT untuk bawa amalan kita, kan? Bawa amalan kita ke hari akhirat. Kan? Kan? Terima kasih Syekh Luqman, kan? Tuan Luqman kita, Luqman Abdul Hamid, kan? Baru jumpa timbalan menteri, kan? Masya-Allah, kan? Insya-Allah bakal menteri belia kita, insya-Allah, kan? Jadi kalau nak jadi menteri belia, dia kena bersabar sampai jadi menteri belia, kan? Gitulah dia. Memang Amerika dia tak adakan musnah, komen Luqman Abdul Hamid dekat Facebook. Memang Amerika dia tak adakan musnah, kan? Macam Rom dulu, benar. Dan dia musnah, kalau menariknya, dia bukan musnah sebab teknologi. Macam Rom dulu. Rom dia musnah dalam keadaan teknologi paling hebat. Tapi dia musnah, kenapa? Kan? Ketika Rom tersebut, teknologi Rom masih diguna pakai sampai hari ini. Kan? Khazanah tamadun Rom masih diguna pakai sampai ke hari ini. Kan? Nak kata dia punya panjangnya, dia punya khazanah yang dekat Rom tu. Tetapi dia musnah bukan sebab teknologi, bukan sebab ilmu. Dia musnah sebab manusia yang hilang sabar. Dia musnah sebab manusia yang tidak beriman. Dia hilang sebab manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak beramal soleh, dan manusia yang tidak berpesan pada hak, dan manusia yang tidak berpesan kepada kebenaran. Kebenaran dan kesabaran. Sebab pemimpin gila. Dan kalau tengok kegilaan pemimpin Rom, dia bermula sejak bila? Kan? Kena ingat, ni kita cerita lama sekejap. Kira dah habis pasal Al-As, tapi kita akan cuba dalam kerangka surah Al-As. Kalau tengok sejarah Rom, kan, perubahan terbesar sejarah Rom, kan, adalah apabila dia mula menolak dakwah Nabi Isa. Kalau kita ingat macam kita, bila kita tadabbur surah Maryam, kan, dulu kan, kita tadabbur surah Maryam berhadapan dengan Maryam ketika dicengkam, disempitkan. Dia bukan disempitkan dengan penduduk biasa je, dengan kerajaan Rom. Sebab tu dia dipanggil oleh kerajaan Rom. Sebab dia takut, kalau Maryam ni betul anak tu adalah Nabi, maka habis kerajaan Rom. Dia takut, kerajaan Rom takut. Tapi akhirnya kerajaan Rom, tengok kerajaan Rom, kan, maksiat paling besar, kerosakan paling besar kerajaan Rom apa? Adalah kerajaan Rom memesongkan ajaran Nabi Isa dalam bentuk pemesongan yang paling tinggi. Sebelum itu, sebelum kerajaan Rom pesongkan, masih wujud lagi saki-baki dakwah Nabi Isa yang terus berjalan. Sebab itu ada teori kata dakwah tu berjalan dengan Mary Magdalene, dakwah tu berjalan dengan susu galuh, Unitarian dan sebagainya. Tetapi kerajaan Rom, ketika itu Rom terpecah kepada dua, bahagian yang ada Kristian, bahagian yang pagan. Akhirnya Emperor Konstantin dia buat the Council of Nicaea. Maka dalam the Council of Nicaea, kan, dia ambil kerajaan tu. Konstantin ni dia cukup pragmatik. Maka dia ambil agama Kristian, dijadikan agama politik, Churchianity, dan dijadikan agama politik. Dan ketika itu kelompok Katolik yang sudah menjadikan, kan, agama Kristian sebagai agama yang politik dalam bentuk gereja, yang mana sebahagian tu ada yang okey, ada yang tak okey, tapi mereka dipelopori oleh Yahudi. Kan, sebelum tu, kalau tu sejarah sebelum tu, Paul the Apostle dia keluar daripada ajaran Yahudi, masuk Kristian untuk apa? Kembangkan Kristian yang salah. Kan? Dia masuk Kristian, kan? Yahudi yang masuk Kristian, dia masuk Kristian untuk kembangkan Kristian yang salah. Dan mereka ni bertembung dengan Kristian yang asal. Apabila mereka bertembung antara dua ni, maka Paul the Apostle ni dia buat, kan, politik yang lain. Pengikut Nabi Isa, Hawariyun, dia buat politik yang lain. Dan mereka saling berperang. Bila berperang, bererti mereka ada penguasaan, mereka ada kuasa. Tetapi sejarah yang satu lagi ni digelapkan. Ini salah satu teori. Bukan teori konspirasi, tapi teori tentang sejarah. Kenapa mereka berperang? Kan? Kenapa mereka berperang? Dan mereka berperang sebab nak kata siapa lebih. Ni sebab tu peperangan dalam Kristian ketika itu, dia seperti peperangan Syiah dan juga, kan, Daulah Fatimiyah dengan Daulah Islam yang lain. Daulah Fatimiyah Syiah yang sesat dengan juga Daulah Islam Abbasiyah yang lain, Ayyubiyah sebagainya. Yang ni benar, dia bergaduh. Jadi Kristian ketika itu bergaduh. Dan dia bergaduh, kalau tengok Paul the Apostle dia buat apa? Saul the Apostle dia memesongkan hak, nampak? Dia memesongkan hak. Maka dia berpesan pada bukan yang hak. Nampak? Dan mereka beriman terhadap perkara yang bukan hak. Beramal soleh beramal pada perkara yang bukan hak. Sebab tu hak itu penting. Allah sebut hak. Dan mereka berpesan pada perkara yang bukan hak. Tetapi mereka berpesan kepada kesabaran. Hilang je satu formula antara empat tu, nampak Imam Razi kata. Kena ada empat, hilang satu habis. Hilang je hak, habis. Walaupun dia ada tiga. Dia ada iman, dia ada amal, dia ada ni. Tapi semua dah terseleweng. Itu Katolik. Sebabkan mereka ini dah terseleweng, kelompok yang sama juga wujud dalam kerajaan Rom. Sebab itu mereka boleh bersatu di Council of Nicaea. Tak logik macam mana dia boleh bersatu. Melainkan sebenarnya Ru'asa'il Qaum dia,
pemimpin mereka ni memang agama yang sama dah dari awal. Mereka ni memang agama mistik Yahudi, yang mana Misra contohnya agama mistik Yahudi, kan? Yang mana agama ini boleh track back balik ke Babylon, agama ini boleh track back balik pada zaman Nabi Nuh, kan? Agama mistik Yahudi, mistik ini, agama yang bertukar-tukar, agama Taugut ini, dia bertukar menjadi agama Rom, dia bertukar menjadi Soul of the Apostle, yang diambil daripada susul galuh Kabbalah dalam Yahudi, maka bersatu dalam The Council of Nicaea. Maka bila Council of Nicaea, antara resolusi terawal dia buat apa? Nabi Isa ni Tuhan ke bukan Tuhan? Itu. Maka dia buat, nampak dia selewengkan. Kan? Maka itulah bermulanya kejatuhan Rom dengan teruk sebenarnya. Emperor Constantine, setelah itu Rom jatuh, sehingga akhirnya Rom jatuh secara total. Dan bila Rom jatuh secara total, apa yang berlaku? Mereka cuba nak mengatakan itu masih hak. Maka muncul tokoh yang baru, Saint Augustine of the Hippo. Dia mengatakan bahawa walaupun Rom yang jatuh itu masih wujud dekat syurga. Rom yang jatuh itu masih wujud dekat syurga. Kan? Two cities. Kan? Mana ada Rom dekat zahir, ada Rom. Maka city Rom yang dibina tu sebenarnya untuk bina kat syurga. Semua yang dia buat tu adalah untuk bina kat syurga. Nampak? Macam surah Al-As kan? Kita buat apa kat dunia ni akan dapat kat syurga. Sama macam surah Al-As. Fahaman tu tetapi diselewengkan pada unsur al-haq. Nampak? Al-haq tu diselewengkan. Sebab itu kalau tengok dalam falsafah, bukan dalam falsafah, dalam budaya, kebudayaan Kristian, bila dia gambarkan syurga macam mana, dia akan syurga tu dipenuhi oleh Roman pillar. Betul tak? Ada pillar-pillar yang daripada zaman Rom. Kan? Sebab itu kalau tengok, sebab itu orang Kristian, dia sangat berpegang kepada Rom. Dan Rom telah jatuh. Kan? Dan Amerika pun dia ambil tamadun sama. Sebab tu dia ada Roman pillar dekat Capitol, dekat dan sebagainya. Baik, habis tentang itu, dia dah pusing menerawang jauh dah ni, tapi kita ulang. Tetapi saya simpulkan balik, kita ada 4 minit lagi. Simpulkan balik surah Al-As. Al-As ni Allah mengatakan Allah lah pencipta masa. Kan? Allah pencipta masa. Dan tiada siapa boleh dakwa mencipta masa macam Allah SWT. Mereka boleh cipta teori macam-macam, tapi mereka sampai ke satu titik, Allah siapa cipta benda ni? Iaitu masa. Allah cipta, kan? Dan masa ini undang-undang dia ada 2. Manusia sentiasa rugi dan tidak boleh digunakan masa yang dah lepas. Mana modal tu tak boleh rolling. Kecuali mereka yang buat 4 benda. Iman, amal soleh dan juga dakwah. Kan? Dan juga dakwah. Dan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dekat situ ada dakwah dan tarbiyah. Kan? Iman dan amal soleh, kenapa? Iman tu kita akan faham bahawa Allah tengah berniaga dengan kita. Maka kita tahu bahawa modal ni cara nak guna macam mana. Kita pakai dengan kita masukkan ke akhirat. Dan beramal soleh. Dan iman, ingat modal ini bukan dekat dalam kepala je. Dia kena zahirkan dalam bentuk amal soleh. Kan? Dan 2 ayat terakhir, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dekat situ ada makna dakwah dan tarbiyah. Makna dakwah, kita kena berpesan kepada kebaikan, kepada hak. Sebab hak itulah dakwah. Hak itulah yang mengumpulkan semua ni. Dan berpesan kepada kesabaran. Kalau kita susah sangat nak buat dakwah, ingat paling kurang kita berpesan kepada kesabaran saja di dalam fasa PKP ni. Letak dalam Facebook post je, sabar bro, contoh kan. Apa salahnya? Dan Allah sebut watawassaw bi, dan berpesan-pesan dengan wasiat. Bukan watawassaw bil haq, ada wasiat kat situ. Dan wasiat ini nilai tarbiyah yang cukup tinggi. Kita tak mampu wasiat perkara yang kita tak ada. Betul tak? Kalau kita tak ada benda tu, kita tak boleh wasiat benda tu. Kita hanya boleh wasiat perkara yang kita ada. Bererti dakwah ini tidak bermakna tanpa tarbiyah. Dakwah ini tidak bermakna tanpa tarbiyah. Maka kita dapat tarbiyah dengan Al-Quran, kita dapat tarbiyah dengan siri-siri kuliah, dapat tarbiyah dengan usrah, kita dapat tarbiyah dengan macam-macam wasilah atas masing-masing. Akhirnya bila kita dapat tarbiyah, barulah dakwah kita makin berkesan, barulah akhirnya kita dapat 4-4. Yang mana Imam Ar-Razi kata, 4-4 ni kalau tak cukup 1, maka runtuhlah segalanya. Dia kena cukup 4-4. Kena cukup 4-4. Jadi wallahu a'lam bissawab, itu saja perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga Allah merahmati kita. Terima kasih kepada semua yang online. Luqman baru online hari ini, dan yang lain semua di Facebook dan Instagram. Najwa dan juga Amal Mijan yang dah konsisten dari hari pertama sampai hari ke-16. Jazakumullahu khairal jazak. InsyaAllah kita esok kita akan buka surah, alamak lupa. Surah apa Isa? Ramai Hafiz kat situ. Quran jauh pula. Lepas surah Al-As, sebab dia kat bahagian atas kan, surah Al-As ni. Jadi lepas surah Al-As ni kita akan surah yang selepas surah Al-As, insyaAllah. Selepas surah Al-As kita akan tadabbur surah selepas ni, surah Al-As pada pukul 9 malam esok, insyaAllah. Kita sama-sama cuba istiqamah sampai khatam Al-Quran, insyaAllah. Aku lakukan astaghfirullah wa lakum. InsyaAllah live di Facebook dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
taala wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kepada suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. InsyaAllah selesai di Instagram, dekat Facebook. Terima kasih kepada semua yang online. InsyaAllah kalau yang terlepas tu boleh tengok recording dekat Facebook. Dan kita temu janji kita esok pukul 9 insyaAllah. Kita cuba istiqamah. Malam ni malam ke-16. Esok kita cuba hari ke-17 kita istiqamah insyaAllah tadabbur Al-Quran. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.